Pelawak Fad mendedahkan kejayaan yang dikecapinya hari ini bukan melalui jalan mudah kerana dia juga pernah merasai detik sukar semasa awal kemunculan dalam industri seni lawak. Kata Fad, dia pernah meminjam duit hanya untuk datang ke Kuala Lumpur demi mencapai cita-cita menjadi seorang pelawak. Bila dengar cerita Fad ni, memang rasa banggalah dengan pencapaiannya sekarang ni. Memandangkan Fad pun dah lama dalam industri komedi dan lawak, pernah tak terfikir nak cuci tangan daripada menyertai pertandingan dan menjadi tenaga pengajar seperti pelawak-pelawak yang lain? Saya rasa saya belum begitu lama. Saya masih lagi seorang yang masih lagi belajar. Saya masih lagi letakkan diri saya sebagai orang yang baru. Sebab kalau tanya saya, lawak ni dia tak sama macam bidang lain. Tak sama macam penyanyi, tak sama dengan macam pelakon. Sebab yang itu diorang boleh buat benda tu banyak kali. Boleh baca skrip banyak kali, boleh nyanyi lagu 50 kali. Berbeza dengan lawak. Saya memang kena keep bergerak, saya tak boleh rasa selesa. Dan untuk sebagai juri, saya rasa saya belum layak lagi. Untuk jadi tenaga pengajar, saya rasa saya tak layak lagi. So saya fokuskan kepada apa impian saya. Sebab ini adalah, saya tahu macam mana susahnya saya untuk berada di tempat saya sekarang. Daripada awal saya tak ada apa-apa, saya pinjam sana, saya naik satu bas yang buruk, saya sampai ke KL, saya kena balik Johor, pinjam duit orang, saya datang KL. So saya tahu semua benda yang susah saya lalui. Saya tahu kawan-kawan saya punya susah, Syarif pun semua saya tahu. Selagi kami ada ruang, ada platform yang perlukan kami ni, kami akan masuk dan kami rasa kami tak letak kami sebagai orang lama, kan? Supaya kami terus belajar, kami terus serapkan. Okey, sekarang ni dia dah berbeza tau dengan lawak kita orang 10 tahun yang lepas. Berbeza dengan lawak kami masa Raja Lawak. Kalau Tuhan kata mungkin kau dah sampai masa kau berehat, kita berehatlah. Macam itulah kan. Selagi ada rezeki saya teruskan. Macam Fad kata tadi, Fad dah melalui orang kata tu perjalanan yang sukar pada awal permulaan memasuki industri kan. So bila sekarang kita dah dapat lihat kejayaan Fad menjuarai Maharaja Lawak Mega dan menjadi juara musikal lawak. So daripada Fad sendirilah, apa impian Fad yang Fad rasa Fad belum capai lagi untuk merasakan diri Fad tu berjaya dalam industri lawak? Saya tahu ada segelintir, ada yang katakan macam kau tak pernah dapat anugerah pun, tak pernah tercalon apa-apa kan. Saya tak pernah mengejarkan benda itu. Saya lebih rasa puas, saya lebih rasa seronok kalau saya tengok dalam satu kumpulan saya, contoh arwah abang pergi, dia dapat something, saya bangga. Kalau dalam tim UB sekalipun, Nami yang pergi, saya bangga. Kalau Syarif yang pergi, saya bangga. Saya tak ada rasa macam patutnya akulah kat tempat tu. Kalau saya tak dianugerahkan benda-benda yang ni pun saya tak kisah. Target saya adalah bila kau dalam satu kumpulan, bukan bererti perjuangan kau seorang, perjuangan kita bertiga. Saya akan jadi lagi puas kalau tim kami yang mendapat sesuatu daripada seseorang yang dapat sesuatu. Saya akan terus jadi diri saya. Saya akan terus membuka ruang kepada diri saya, bekerja dengan ramai lagi kawan-kawan pelawak. Sebab saya tahu ramai yang bagus, tapi mungkin tak diberi ruang, mungkin tak ada platform-platform yang sepatutnya. Tapi itulah, saya rasa berbaloi dengan apa yang saya lalui. Kadang-kadang bila saya duduk seorang-seorang, saya rasa macam satu rezeki yang Allah bagi, mungkin tak semua orang dapat. Sebab saya rasa saya punya adalah bukan peluang pertama Tuhan bagi saya kejayaan, tapi peluang kedua. Raja Lawak saya gagal, saya tersingkir, saya pergi satu program Bintang Mencari Bintang. So itu adalah peluang yang Allah kata ini jalan kau. So saya teruskan tanpa pandang belakang, walaupun time tu memang saya sangat struggle, saya sangat susah. Saya berfikir 6-5 kali nak tinggal ke tak kerja aku ni kan. Tapi saya ambil keputusan, saya yakin, dan inilah tempat saya sekarang. Alhamdulillah. Sedikit Fad, so bila orang kata feeder ni banyaknya mostly buat cerita bagi killer yang go cerita tu bagi punchline kat killer. So feeder ni orang kata tu popularitinya ditergelami oleh killer tersebut. So komen Fad mengenai perkara itu macam mana? Itu memang lumrah. Saya rasa memang daripada dulu. Tapi itulah, saya dengan Syarif ni, di kumpulan kami lah, di kumpulan kami memang kami adalah yang membawa cerita supaya yang kawan-kawan kita yang killer, adik-beradik kita yang killer ni, supaya tak terus hanyut. Kadang-kadang kita ni berlawak ni, ada time bila kita naik share, kita dah tak ingat tau, kita dah tak berpegang pada apa yang kita perlukan. Kami ni adalah orang yang sebenarnya sentiasa berpaut, yang sentiasa memegang setiap tali pinggang diorang ni. Kita tarik untuk dia tidak pergi ke arah yang salah, ataupun kita tarik dan kita lonjakkan dia supaya pergi. So kalau tanya saya personally, saya tak ada masalah untuk saya melambung kawan-kawan saya, untuk saya fit semua ni. Macam saya cakap, saya berpegang pada satu, kumpulan kau menang, kejayaan untuk semua. Dan saya pernah pegang satu kata-kata kawan-kawan dalam pelawak, feeder ni kau campak kat mana-mana, insya-Allah dia boleh hidup. Dia boleh bersatu dan boleh blend dengan apa. Sebab tu saya suka tekankan, once kau killer, kau kena boleh jadi feeder. Dia tak mudah, tapi kita try. Awal-awal saya dengan Syarif pun tak macam tu kan. Awal-awal masuk pertandingan lawak pun kita macam aku buat cerita je lah. Tapi proses pembelajaran daripada 2011, 12, 13, 14 sampai 2022, almost 10-11 tahun. So kita belajar daripada situ. Saya bangga sebagai feeder
dan saya bangga berada di dalam kumpulan ni. Lagi sekali saya cakap. Okey, saya pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mak ayah saya, kepada isteri saya yang sentiasa berada di belakang saya. Bermula 2015 saya mendirikan rumah tangga, 2014 pun dia dah support. Terima kasih. Sebenarnya saya rasa kami ni tumpang rezeki anak-anak dan isteri kami. Kami sebagai ketua keluarga menjalankan tanggungjawab, dan dengan doa dan sokongan diorang lah kita bekerja untuk adakan rezeki itu untuk mereka. Kami tumpang je, kan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua yang membantu kita sepanjang Musical Award Superstar 3. Terima kasih kepada kawan-kawan kita yang sentiasa ada ajak. Terima kasih kepada Abang Johan. Terima kasih kepada Atu, Daniel memberi input, memberi pendapat. Guys, macam ni guys, korang boleh guys. Alhamdulillah, terima kasih. Terus sokong industri lawak Malaysia. Support kami, kumpulan Ubi Diam-Diam Berisi.